نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua hari ni? Sekejap Okey, macam mana hari ni? Sihat semuanya? Sorry ya, masa nak mengajar ada pula. Sihat semuanya hari ni? Alhamdulillah. Saya tak berlarat hari ni. Okey. Apa tadi nak cakap? Muka surat berapa kita pagi ni?
411. Bab kita yang kedua topik yang kedua topik yang kedua bab dosa dan maksiat. Okey, baik. Macam mana, dah bersedia semua? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Bab kita yang kedua, baik, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Bab kita yang kedua ialah tentang perangkap syaitan untuk memperdayai hamba, iaitu memperdayai manusia. Apakah yang dibuat oleh syaitan ini untuk memperdaya kita agar kita bersama-sama dengan dia lah. Sama-sama dia ke mana? Neraka. Bukan pergi fun fair ya. Sama-sama dengan dia ke neraka. Tengok macam best je kan, nak pergi mana tu. Okey. Baik, di sini kita baca sedikit terlebih dahulu sebelum saya masukkan kepada penerangan. Setiap orang yang berakal pasti menyedari bahawa syaitan tidak akan menemukan celah dan perangkap untuk memperdayai manusia kecuali melalui 3 hal. Jadi syaitan ini dia ada job scope dia. Job scope dia biasalah untuk memperdaya manusia. Okay, itu yang dia buat daripada sejak zaman Nabi Adam hinggalah ke hari kiamat kelak. Dia tak berubah. Function dia tak berubah, fokus dan tak berubah apa pun. Tak tahulah, naik pangkat tu biasa je naik pangkat. Kalau dia dapat antara hadis yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, syaitan ini dia dapat naik pangkat duduk di sisi iblis apabila dia dapat meruntuhkan rumah tangga. Okay, jadi kalau job scope tu dia dapat buat suami isteri berpecah belah, dia dapat naik pangkat je lah. Itu iblis dia tak. Okay, iblis dia tak kisah kalau orang itu dia dapat, syaitan dapat menggoda dia untuk melakukan zina, melakukan pembunuhan. Iblis tak kisah part tu. Tapi iblis ni dia suka kalau sekiranya syaitan berjaya untuk memecah belahkan rumah tangga. Jadi sebab tu ada sebuah hadis Nabi SAW bila syaitan datang memberikan laporan untuk yang mana dia menunjukkan bahawa dia dapat memecah belahkan rumah tangga itu, iblis akan letakkan kedudukan dia berada di sebelah. Ini merupakan satu antara contoh yang Nabi SAW tunjukkan bahawa iblis, syaitan, mereka ni dalam keadaan ada job scope-nya yang tersendiri tetapi masih lagi diberikan ruang untuk terus berada bersama dengan iblis di tempat yang tinggi. Baik, dalam sebuah ayat Al-Quran, saya masuk dulu tentang perbincangan syaitan itu sebelum kita baca 3 perkara yang ada di dalam kitab kita. Baik, syaitan pertama tadi kita sebut bahawa dia kerjanya ialah memperdaya manusia dan dia ada banyak cara, banyak kaedah untuk memperdaya kita agar kita dapat ikut dia masuk ke dalam api neraka. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang perangkap syaitan ini untuk mengeluarkan kita daripada syurga. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata apa? Ya bani Adama la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak Adam, itu wahai manusia, janganlah kamu terpedaya dengan syaitan. Okey. La yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana dia berjaya mengeluarkan ibu bapa kamu daripada syurga. Abawaikum dalam ayat ini maksudnya ialah Nabi Adam dan juga isterinya Hawa. Jadi di situ Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, jangan kita terpedaya. Sebab apa? Itulah
yang kita dapati apa yang dilakukan oleh syaitan buat pertama kalinya. Dalam sejarah job scope dia, yang pertama yang berjaya dia lakukan ialah bila dia dapat mengeluarkan Nabi Adam dan juga Hawa daripada syurga. Dan inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengingatkan kepada kita tentang syaitan ini adalah musuh kamu, syaitan ini dia akan sentiasa menyerang kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah muatkan dalam Al-Quran ni bukan saja-saja. Dan kita baca Al-Quran tentang kisah-kisah syaitan ini, apa tentang sifat dia, tentang tempat kembali dia. Allah Subhanahu Wa Taala tak ceritakan kita ni semua dengan saja-saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin supaya kita sentiasa ingat syaitan akan berdaya kita untuk keluarkan kita daripada jalan yang lurus dan masukkan kita ke dalam api neraka. Baik, itu yang pertama ya, syaitan dia memperdaya manusia. Kemudian syaitan dia akan memperdaya manusia daripada berapa arah? Biasa saya sebut 4 arah. Arahnya apa? Depan, belakang, kanan, kiri. Depan, belakang, kanan, kiri. Macam tu. Surah apa tu Fitri? Surah Al-A'raf, tapi ayatnya tak ingat. Semua tak ingat ya? Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17. Okey, satu. Tugas dia Surah Al-A'raf ayat berapa tadi saya sebut? No. Poin yang pertama 27. Saya dah pening, jangan buat saya pening. Satu, dua. Okey, yang kedua ialah cara. Cara dia, cara menyerang daripada pelbagai arah. Dari 4 arah. Ini baru surah Al-A'raf 16 hingga 17. Okey. Jadi dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17 itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang janji syaitan iaitu iblis untuk menyesatkan manusia. Kerana apa dia tak boleh terima apabila Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada dia kerana dia tidak mahu tunduk hormat pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi dia kata kepada Allah, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, oleh kerana engkau telah menyebabkan daku tersesat, demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka. Menghalangi mereka maksudnya menghalangi umat manusia daripada jalanmu yang lurus. Lalu dia kata apa kepada Allah? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka serta dari belakang mereka
dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi ini kita panggil sebagai modus operandi. Okey, cara dia nak menyerang kita ni. Satu, memang tugas dia memperdaya manusia tu dah memang job scope kekal dia lah. Tapi dia ada cara dia, strategi dia kan, bagaimana. Maka dia beritahu kepada Allah apa yang dia akan buat. Iaitu dia akan menyerang manusia daripada depan, belakang, kanan dan kiri. Sehingga dia beritahu kepada Allah, engkau tidak akan dapati manusia ini berada dalam keadaan yang bersyukur. Sehingga engkau dapati bahawa ramai di kalangan mereka yang tidak bersyukur kepada engkau. Lalu sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahawa syaitan ini adalah musuh. Lupa saya nak cakap tadi. Depan maaf saya lupa tadi. Ada 4 kan? Depan, belakang, kanan, kiri. Okay. Setiap arah ni ada tujuan dia. Setiap arah ni ada tujuan dia. Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, dia jelaskan kepada kita bahawa syaitan ini bila dia menyerang daripada arah depan, tujuannya ialah tujuannya ialah untuk meragukan seseorang itu tentang akhiratnya. Jadi bila syaitan itu dia datang ke arah depan manusia untuk memberikan tipu daya dia kepada manusia ini, fokusnya ialah untuk meragukan mereka tentang akhirat. Betul ke akhirat tu ada? Betul ke Allah akan azab kita? Betul ke Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita dalam api neraka? Tak ada. Dia berikan keraguan. Itu yang menyebabkan bila kita ni ada keraguan tentang akhirat, kita berani buat dosa. Kan bila kita ragu kan, takkan Allah nak azab kita, Allah kan maha pengampun, maha penyayang, tak ada maknanya Allah nak azab kita. InsyaAllah boleh, tak apa, buat je tak load pun. Macam gitu ya. Ini keraguan. Kita pun betul juga. Baik, ini daripada arah depan. Kemudian jika arah belakang ialah dia nak buat kita supaya cinta dengan kehidupan dunia. Suka dengan dunia? Suka tak dunia ni? Ke biasa-biasa je? Sikit-sikit? Tak boleh banyak je? Kalau banyak, apa jadi? Lalai? Habis kalau saya suka sangat dunia tak boleh? Mak Isa, boleh tak? Suka hati lah. Suka hati lah kubur kau macam tu kan, bukan kubur aku. Suka hati lah. Nak suka dunia ke benci dunia ke apa diri awak bukan kita. Kita lain, kita tak suka dunia. Macam gitu. Nabi SAW ada sebutkan ini antara penyakit wahan. Nabi kata nanti akan datang umat baginda akan ditimpa dengan penyakit wahan. Iaitu apa maksudnya? Takut mati, cinta dunia. Penyakit wahan. Ni bukan Wuhan tu tak ada kena-mengena. Dulu saya ingat lagi masa pandemik kan, kata apa tu, COVID ni datang daripada Wuhan, siap dia pergi kaitkan dengan hadis ni, tak ada kena-mengena. Wuhan dengan Wuhan,
Okey, wahan ini maksudnya ialah cinta dunia dan takut mati. Kita kalau cinta dunia, kita akan buat semua hidup kita ni ataupun menjalani kehidupan kita ini kan tanpa memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut suka hati kita. Kita tak ada rasa nak bertaubat, tak ada rasa nak beristighfar, tak ada rasa nak kembali kepada Allah. Ni orang yang cinta kepada dunia. Kerana dia rasa hidup saya hanya dunia ni saja. Tak ada hidup akhirat. Dan orang yang begini, yes, dia akan takut kepada kematian. Kerana apa? Dia sayang sangat nak tinggalkan harta dia yang telah dia usahakan siang dan malam. Sayang nak tinggalkan keluarga, sayang semua, sayanglah sebab terlampau cinta. Tapi ini adalah penyakit. Ini yang Nabi SAW sebutkan untuk hati seseorang lah ya. Sebab tu syaitan bila dia serang manusia daripada arah belakang, dia akan buat kita ni jadi seorang manusia yang cinta kepada dunia sehingga kita lalai untuk ingat tentang akhirat. Okey, baik. Seterusnya kalau daripada arah kanan, di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata apa? Syaitan akan samarkan, maknanya dia akan buat hal tentang urusan agama ini jadi tak clear lah macam tu. Samarkan tentang urusan agama. Okay, hal-hal berkaitan tentang agama ni dia usaha supaya kita ni macam tak clear, tak jelas kan. Hal-hal yang syubhat, inilah sebab tu Nabi SAW pesan pada kita. Perkara yang syubhat tinggalkan. Kerana perkara syubhat ni kat tengah-tengah. Kalau kita boleh tinggalkan, tinggalkan. Halal, haram. Syubhat kat tengah-tengah. Dia mungkin haram, dia mungkin halal. Melainkan setelah macam kita buat kajian ataupun kita ada buat apa-apa atau kita refer kepada para ulama tentang hal syubhat itu, dipastikan bahawa ia adalah perkara yang halal, hukumnya boleh, maka dipersilakan. Tapi kalau masih lagi belum jumpa hukum dia apa kan, maka di sini lebih baik tinggalkanlah kerana bimbang dia lebih dekat kepada haram itu bila kita lakukan. Jadi syaitan ini bila dia serang manusia daripada arah kanan memang sengaja nak dia samarkanlah tentang hukum hakam agama. Sehingga kita ni akan rasa alah benda pun tak confirm lagi buat je lah macam tu. Halal haram tak tu kan tak confirm lagi, tak apa buat aja. Tapi Nabi saya dah ingatkan kalau perkara itu syubhat tak pasti tinggalkan lebih baik. Tapi kalau dah pasti mungkin ada fatwa yang dikeluarkan, kemudian ada banyak perbincangan di kalangan para ulama yang menyatakan bahawa perkara ini boleh dilakukan, dipersilakan. Okey baik, seterusnya. Jika daripada arah kiri di situ Imam Ibn Katsir rahimahullah ini dia akan bisikkan kepada kita supaya sering melakukan kemaksiatan. Jadi setiap arah ni dia bukan saja-sajalah kan. Maknanya ada fokus dia, ada cara dia yang dia buat. Kalau orang itu dia tak berjaya untuk serang ataupun dia tak berjaya nak ragukan daripada arah depan. Mungkin ada orang dia memang tentang akhirat dia tak ragu. Syaitan serang dia bisik apa pun tentang akhirat dia mantap. Arah depannya kan mantap. Kemudian masuk ke belakang. Cinta tentang kehidupan. Dia okey je tentang hidup ni. Tak ada masalah bagi dia. Bila syaitan cuba asak daripada belakang tu. Kemudian kanan, mungkin dia ada problem daripada sudut kanan tu. Inilah fokus syaitan. Maknanya kalau dia tak boleh buat kita ragu tentang akhirat, kalau dia tak boleh buat kita cinta dengan kehidupan, mungkin dia akan buat kita samarkan tentang urusan agama. Tapi kalau tiga perkara ini kita mantap ni, kiri ni, dia akan serang ke arah kiri ni supaya kita sering melakukan dosa dan maksiat. Okay, bagi saya nombor yang D ni. Sebab manusia kan, kita tak terlepas daripada dosa kan. Kita ada je buat kan. Ini paling senang untuk dia musnahkan manusia. Okay, baik. Sebab itu di sini kita lihat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita bahawa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah kata apa? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata, maka ambillah mereka itu sebagai musuh kamu yang benar-benar nyata. Kita nampak gini ya, Allah tak pernah sembunyikan tentang syaitan. Tak ada perkara yang Allah sembunyikan tentang syaitan. Allah revealkan kepada kita syaitan tu bagaimana. Apa yang dia buat. Dia serang kita daripada arah mana. Tak ada sesuatu pun tentang syaitan ini Allah lindung. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatir pada ayat yang ke-6 itu, Allah ingatkan kepada kita syaitan ini adalah musuh kamu yang nyata. Bahkan Allah ingatkan kepada Nabi Adam juga. Syaitan musuh kamu yang nyata. Allah ingatkan kepada Nabi Adam, kepada Hawa. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan bukan semata-mata dia musuh kita. Kita kalau kita tahu orang tu musuh kita kan, kita nak dekat ke kita nak jauh? Jauh. Nak ke duduk-duduk lagi dengan dia? Tak ada. Boleh duduk, hai awak. Kan, kopi-kopi jom. Tak ada, kalau musuh tak ada maknanya nak kopi-kopi. Nama Starbucks pun tak ingat kalau tengok musuh kan. Tak ingat lah, coffee bean ke apa tak ada. Kita nampak musuh kita dah jalan. Sebab kita tahu, kalau dia musuh, kita tak akan dekat. Kalau dia musuh, dia mesti ada banyak muslihat. Kalau musuh kita, call kita, kita nampak nama dia dekat phone kan, kita kata, ni ada ni. Kita mesti, dia tak payah angkat. Kita punya perasaan kata, tiba-tiba pula jumpa nombor kita ada dah tu, si musuh ni kan, adalah benda tu yang dia nak buat tu. Kita dah fikir begitu. Manusia, kita sama manusia, kadang-kadang kita tak tahu adakah dia musuh ataupun tidak. Sebab tu kita ada peribahasa ataupun patah kata apa? Musuh dalam selimut betul tak? Ayat tu betul gunting dalam lipatan. Lagi apa? Tak tahulah apa lagi peribahasa tu kan. Untuk menunjukkan kepada kita, musuh ni adalah sesuatu yang kadang-kadang kita tak tahu keberadaan dia. Orang yang baik sangat dengan kita pun belum tentu dia adalah betul-betul baik. Mungkin satu masa kita kata, rupanya musuh ni musuh rupanya dia ni. Syaitan juga begitu. Cuma bezanya syaitan dengan manusia, syaitan kita tak nampak. Manusia ni kita nampak. Kita nampak kejahatannya. Syaitan ni kita tak nampak dia. Kan yang ada pada syaitan, kekuatan dia, senjata dia ialah bisikan yang dia masukkan dalam hati kita. Okey? Dan di sini kita lihat, kita masuk pada perangkap syaitan dia. Satu. Pertama, Imam Ibn Qayyim kata apa tadi? Syaitan tidak akan menemukan celah dan perangkap untuk memperdayai manusia kecuali melalui tiga hal. Okay, dia kata kecuali melalui tiga hal. Tapi bagi saya ada banyak lagi. Selain daripada tiga ni lah, ada banyak lagi ruang lah. Cuma di sini dia highlightkan tiga perkara. Baik, pertama, dia kata sikap boros dan berlebihan sehingga semuanya serba melebihi keperluan. Kerana yang lebih dari keperluan itu, yang lebih dari kebutuhan itu yang menjadi perantara dan jalan masuknya syaitan ke dalam hati manusia. Okay, jadi kena hati-hati. Sikap boros dan berlebih-lebihan dalam satu perkara yang kita lakukan melebihi keperluan kita, inilah yang menjadi jalan kepada syaitan untuk masuk dalam hati kita. Apa yang kita buat, kita ambil jalan pertengahan
Jangan sampai ianya melebihi keperluan. Kalau kita cuma perlukan satu mangkuk mi rebus untuk makan, jangan order sampai 5 mangkuk mi rebus. Kerana apa? Ia melebihi keperluan. Ini yang kita panggil sebagai berlebihan dan membazir. Sebab itu diberikan kepada kita dengan contoh di sini. Cara menghindarinya, bagaimana kita nak hindar supaya kita ni tak berlebih-lebihan. Borol situ tadi kan. Dia kata cara menghindarinya adalah dengan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keperluannya. Okay. Apa yang kita perlukan itulah yang kita dapatkan. Jika kita dah ada, jangan kita tambah lagi. Sedemikian. Sebab apa? Di sini saya ambil surah Al-A'raf sekali lagi. Hari ini banyak kita rujuk dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang jangan berlebih-lebihan. Allah tak suka orang yang berlebih-lebihan. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Okey, betul. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu fa innahu la yuhibbul musrifin. Ini dalil untuk poin kita yang pertama tadi. Sebab dalam kitab tak letak ayat Al-Quran apa, dalilnya apa. Jadi saya datangkan dalilnya. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-31, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah kata, wahai anak Adam. Okey? Wahai bani Adam, anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang indah, berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah atau ingin mengerjakan solat. Boleh faham? Kita nak pergi ke masjid, ini perintah Allah ya. Hendaklah kita ni mengenakan pakaian yang terbaik. Dia bukan semestinya pakaian yang baru, pakaian yang terbaik. Sebab tu Allah ingatkan kepada kita, bila nak pergi ke masjid, khuzu zinatakum. Pakailah pakaian kamu yang terbaik itu. Okey, setiap kali nak ke masjid ataupun untuk menunaikan ibadah. Kita jangan part ibadah ni selalu ambil lewa. Telekung ada berapa dekat rumah? 10. Banyaknya kakak. Jangan sampai berlebihan. Ya, orang kasih betul jugalah. Saya pun sama juga. Jemaah selalu bagi telekung kan. Orang kasih tak apa. Itu maknanya orang tak tahu kita dah ada telekung. Orang tak tahu kita ada telekung. Orang tak tahu telekung kita ada banyak kat rumah. Cuma kadang-kadang kita fikir gini telekung kita selalunya kebiasaannya satu je. Kebiasaannya lah kalau orang tak bagi. Kan? Satu je. Kerana apa? Kita rasa tak ada keperluan untuk ada telekung yang banyak. Berbeza dengan baju kita. Baju kita berapa Cik Ana? Penuh kan? Sampai 3 wardrobe pun tak habis-habis. Satu almari kita kata. Aduh hai. Yang tak pakai 10 tahun pun masih lagi dekat situ kan. Tak tahu masa baju kahwin simpan lagi. Simpan lagi. Alhamdulillah lah, tak apa, kenangan kan. Nanti anak kita tak naklah mama outdated baju mama. Pakai untuk kahwin tu tak ada. Tak ada pakai baju mama ni. Outdated lah mama, kita nak pakai yang ni, modern tu semua kan. Orang tak pakai baju kahwin kita. Tapi kita simpan lah, tak apalah, tak masalah. Cuma yang saya nak kata, pada ayat ini Allah memberikan kepada kita dengan satu panduan. Saat kita nak beribadah, saat kita ni nak menunaikan sesuatu yang Allah cinta, iaitu kita nak solat, kita nak pergi masjid, Allah perintahkan kepada kita agar mengenakan pakaian yang terbaik. Yang kita ada. Allah kata khuzu, ambillah perhiasan pakaian kamu yang terbaik untuk pergi ke masjid. Jadi kita anggap begini, kita orang perempuan walaupun kita kata bukannya kita selalu pergi masjid kan, solat Jumaat pun tak wajib. Salah kalau kita ada 2-3 telekung.
Jangan telekung tu sampai bertarik lalat kat sini Tak, tukar. Tak apalah, orang tak nampak. Bukan orang check pun telekung kita ada tarik lalat ke tak. Jangan macam tu sekali. Kita dah nampak telekung tu macam gitu kan. Dah lusuh ke apa kan, tukar. Okay, tukar. Sebab apa? Kita nak menghadap Allah. Bukan saya kata mesti beli telekung yang mahal. Telekung tak mahal sebenarnya. Kalau ikut betul-betul lah. Telekung tak mahal. Ada saya tengok hari tu kat mana? Kat Geylang dalam $20 boleh dapat. Kan? Jadi bila saya kata 2-3 tu janganlah beli sampai yang satu helai $200. Melampau pula. Itu di luar ini kita kata berlebih-lebihan. Itu di luar kemampuan kita. Kan kita selalu apa pun kita buat ukur baju di badan sendiri. Kalau kita mampu dipersilakan, tak jadi masalah. Kalau duit kita yang kita ada menyebabkan kita mampu untuk beli satu barang itu berharga ribuan dolar sekalipun kerana kemampuan kita, bagi saya tak jadi masalah. Tapi kalau kita every month duit kita cuma $500 dalam bank, takkan kita nak beli $1,000 barang kan? Ini satu perkara yang betul, sampaikan kita berhutang piutang dan sebagainya. Jadi inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, bila nak solat, bila nak pergi masjid, kenakan pakaian yang terbaik kamu. Supaya kita ni nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang cantik, wangi, indah, kan? Nak menghadap orang ramai, selalunya kita akan prihatin tentang pakaian kita. Sedangkan itu adalah makhluk. Orang yang ada di sekitar kita ni, yang kita prihatin sangat, tak boleh ni tudung kena straight ni, kalau tak bad mood hari ni, satu hari bad mood. Macam hari ni lah, satu hari bad mood, tudung ni tak jadi kan, tak tahulah apa jadi, muka terbulat sikit hari ni. Tak jadi, dia bad mood, sampaikan tak ada mood nak mengajar, dia macam gitu. Sampai begitu sekali. Sama juga kalau cuba pergi orang kahwin, tudung kita, anak kita tiba-tiba duduk, dah lambat ni, tiba-tiba kena pakai juga. Dia punya bising daripada pergi orang kahwin sampai balik orang kahwin. Padahal kita nak jumpa manusia je. Betul tak? Kita nak jumpa manusia, bukan jumpa Allah. Tapi bila kita nak menghadap Allah, nak solat ni tau, nak jumpa Allah ni, tak kisahlah telekung kita bertarik lalat. Tak kisahlah telekung kita kuning. Tak kisah gitu. Kenapa? Orang tak nampak. Tu kan, orang tak nampak. Tapi Allah Maha melihat. Allah, dia lihat bagaimana kesungguhan kita ni. Ketika kita beribadah, kesungguhan beribadah bukan hanya kita kata saya nak khusyuk solat, bacaan saya mesti bagus, tapi bagaimana preparation kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okay? Bagaimana persediaan kita, apa yang kita nak persembahkan, presentation kita. Dia begitu. Macam saya kalau nak ceramah, saya mesti pilih baju yang terbaik. Takkan saya nak pakai baju koyak-koyak. Betul tak? Presentation. You must be presentable depan orang. Baru orang akan, Ustazah ni bagus pakai baju semua. Cuba kalau saya datang tudung tak gosok. Apa rasanya tengok? Teruk betul Ustazah ni. Terus kau betul kan? Teruk betul Ustazah ni, tudung tak gosok, baju serembah-serembih. Ya Allah, muka macam tak mandi. Tak selera orang tengok. Tak selera je, ya Allah. Nak dengar dia cakap walaupun bagus macam mana pun dah lah aku. Tengok dia hari-hari. Orang tak ni. Sebab kita present diri kita sebagai seorang muslimah, seorang muslim. Sama juga ketika kita nak beribadah kepada Allah. Kita nak present diri kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Bagaimana you want to present yourself? Kan sampai suara saya. Bagaimana nak present diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita bersungguh-sungguh, saya nak beribadah kepada Allah, saya mesti present diri saya dengan terbaik. Dia begitu. Jika dengan manusia sungguh-sungguh kita, maka dengan Allah dia punya kesungguhan perlu lebih up lagi. Okey, baik, seterusnya pada ayat tu tadi kan saya belum selesai bincangkan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu. Kalian makan, kalian minum. Okey? Maknanya perintah di sini, makanlah apa-apa yang halal yang kalian boleh makan. Kita nak makan apa, boleh saja kita makan. Tak ada masalah. Yang penting ianya halal lah kan. Ikut kepada kemampuan kita juga. Kamu nak minum apa, minumlah.
yang sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cuma syaratnya tadi, 3 tadi kan Allah perintahkan kita kan. Pakaian, makanan, minuman. Akhir sekali Allah kata wala tusrifu. Tapi jangan berlebih-lebihan. Okey, jangan berlebih-lebihan. Nak pakai pakaian yang cantik memang dituntut, tapi tidak berlebih-lebihan. Nak makan makanan yang sedap boleh, tapi jangan sampai kita buang makanan itu. Kerana apa? Tak termakan. Nak minum apa yang kita suka sedap boleh, tapi dengan syarat tiga-tiganya tu tadi wala tusrifu. Kerana apa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Okey, Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau Allah tak suka, maknanya siapa yang suka? Syaitan. Sebab itu dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan? Wala tubazzir tabzira. Janganlah kalian membazir. Wala tubazzir tabzira. Mana ayat tu? Kan salah sebut pula ni. Wala tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang dia membazir itu, mereka adalah kawan kepada syaitan. Ini peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka kepada orang yang membazir. So kita ada dua perkataan. Satu israf, kedua tabzir. Sekejap ya, tadi ni saya lupa lah nak letak ni. Syaitan musuh yang nyata ya. Betul ke ayat 6 saya sebut tadi? Betul okey. Baik. Sekarang tadi pintu masuk syaitan. Okey, dalam kitab kita disebutkan 3. 1, berlebih-lebihan dan boros. So kita ada 2 dalam Al-Quran. Yang berlebihan ini yang tadi saya sebutkan, surah Al-A'raf ayat 31. Allah guna perkataan israf. Okey. Dalam surah Al-Isra Allah guna perkataan tabzir, membazir. Ada perbezaannya antara kedua-dua ini. Okey, apa beza antara israf dan tabzir? Israf tadi berlebih-lebihan. Maksudnya begini. Kalau kita guna perkataan israf yang berlebih-lebihan ini, bermakna kita menyalurkan sesuatu yang layak, melebihi kadar layaknya. Sesuatu yang boleh kita buat, contoh pakaian, makanan, minuman itu tadi. Allah berikan keizinan untuk kita makan, minum, pakai apa yang kita suka. Di situ kan, sesuai dengan syariat. Tetapi bila kita melakukan ia secara berlebih-lebihan, ini yang kita panggil ia sebagai israf. Okey, boleh dapat ya? Ada kelabu-kelabu asap. Benda itu boleh, tapi bila dilakukan secara berlebihan, kita panggil ia, kita gunakan dengan perkataan israf. Beza dengan membazir. Membazir ini kita tak boleh. Macam tadi, tak ada duit tapi nak beli sesuatu yang melebihi. Ini kita panggil sebagai membazir. Ataupun perkara tu
Tak boleh untuk kita baziri. Macam mana kata? Okey, kita ada banyak baju tapi kemudian tak pakai. Ini dipanggil sebagai membazir. So apa yang kita tak gunakan itu kita boleh donate, kita boleh derma dan sebagainya. Berbeza dengan israf. Israf ini ialah kita memang perlukan. Okey, kita perlukan. Tapi kerana kita berlebih-lebihan dalam mengeluarkan apa yang kita perlukan itu, akhirnya lah ini menjadi hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. So ini dua perkataan yang digunakan, sebab tu ada dalam Al-Quran Allah guna musrifin. Ada dalam Al-Quran Allah guna mubadzirin. Dua perkataan yang berbeza. Kalau bahasa Melayu senanglah kata dua-dua bazir. Kalau bahasa Melayu senang. Dua-dua berlebihan, dua-dua membazir. Tetapi daripada konteks bahasa Arab ni dia ada perbezaan. Satu ialah yang dibolehkan tapi kita buat dengan kadar yang tak sepatutnya. Bazir sesuatu yang tak dibolehkan tapi kita buat dengan banyak tu tadilah. Senang ambil dah sudah, berlebih-lebihan lah. Kalau tak faham jugalah guna berlebih-lebihan. Okey, kedua-duanya menunjukkan tindakan yang mana kita mengeluarkan sesuatu dengan kadar yang diperlukan. Okay, dengan kadar yang tidak diperlukan, dengan kadar yang tidak diperlukan. Baik, di sini diberikan kepada kita dengan contoh di situ, cara menghindarinya adalah dengan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keperluannya. Baik dalam hal makan, okay, makan tadi saya dah beritahu, kita jangan berlebihan dalam hal makan walaupun kita dibenarkan untuk makan tadi. Allah suruh kita makan tapi ingat jangan berlebihan. Kalau kita tahu order makanan ni boleh buat membazir kan, kita ni 5 orang tapi kita nak order untuk 10 orang makan pula. Ni membazir. Elakkan. Okay, elakkan. Kita tahu kita tak perlukan benda tu tapi kita beli juga. Ni membazir. Maka elakkan. Sama juga dengan tidur. Tidur boleh hal bazir tidur. Tidur tak panggil bazir lah. Tidur kita kata berlebihan. Mungkin kita keperluan kita tidurnya ialah 8 jam ke sekarang tidur kurang? Kurang. Berapa jam selalu Fitri tidur? 6 jam gitu. Yelah meningkat usia dah ngantuk dah tu. Meningkat usia. Cuaca pun sepoi-sepoi bahasa kan. Ngantuk kita. Kita kalau kanak-kanak dia kena tidur lebih. Biasa kita kalau dewasa kurang sikit. Kalau kita perlukan tidur 6 jam, maka 6 jam lah. Jangan pagi tidur, malam tidur, petang tidur, siang tidur, semuanya tidur. Tak ada kerja lain kita. Tidur aja. Ini maknanya berlebihan. Okay. Ada orang macam tu. Kerja dia tidur je. Tahulah kenapa. Saya kalau tak boleh lah. Kalau tidur yang banyak ni lemah badan. Tak tahu kalau orang lain macam mana. Kalau makin tidur makin cergas. Saya tak boleh. Kalau pagi tidur, kalau bangun lambat pun rasa macam macam kalau bangun pukul 12, biasa juga saya bangun pukul 12 tengah hari. Saya baru tahu. Biasa juga saya bangun 12 tengah hari. Cuma nanti badan tu agak rasa tak berapa sedap. Dia tak cergas. Beza dengan orang yang bangun sebelum subuh. Walaupun kita kata bangun sebelum subuh ni dia penat tau. Tapi bila kita dah mandi, insyaAllah dia segar. Dia begitu. Mak-mak tahulah mak-mak. Sebab mak-mak bangun pagi. Nak siapkan anak, sarapannya, suami nak bawa bekal, nak gosok baju, macam-macam. Mak-mak tahulah. Yang ni lah, yang busy-busy. Cik Ana tahu. Cik Ana selalu kata, Cik Ana bangun pagi-pagi masak. Cik Ana mesti masak pagi-pagi. Lepas subuh Cik Ana masak. Jadi ada makanan kat rumah Cik Ana. Rajin Cik Ana, Masya Allah. Kita orang-orang sekarang tak ada kekuatan yang macam itulah. Kan mak-mak sekarang ni marah mak sekarang. Siapa kata tak ada? Sudah nanti masuk pula dekat IG. Kena marah. Kalau Sakinah kata kita mak-mak sekarang tak macam Cik Ana. Keluar pula ayat kan Sakinah ni kan. Ada orang pula buat TikTok, buat IG marah kita. Tak apalah. Susah nak cakap zaman sekarang ni. Yang tahunya nak marah. Setan suka ni orang marah-marah ni. Jadi jangan cepat tekan minyak Nak tekan minyak tu tengok bila dia tekan minyak. Kita bawa kereta pun tak tekan minyak hari-hari kan. Tak tekan minyak all the way, betul tak? Ada masa kita tekan, ada masa kita slowkan sikit. Okey, baik, seterusnya di sini. Bersenang-senang. Okey, nak happy boleh tapi jangan sampai terlupa. Itu maksudnya. Bukan nak kata tak boleh kita bersenang-senang. Semua orang boleh happy saja, tapi jangan sampai happy kita tu buat kita berlebih-lebihan. Lupa solat,
Lupalah segala-galanya kan. Main game contoh. Sini ada tak muslimah yang main gamer? Muslimah yang main game ada tak? Tak ada. Oh, semua ni semua muslimah pergi kuliah ya. Alhamdulillah. Tak ada muslimah main game dengan suami kat rumah kan? Game betul-betul ni, bukan game yang tu. Game tak ada kan? Tak ada main game, tak ada ya. Alhamdulillah. Tapi kalau nak main boleh je. Tak ada masalah. Cuma jangan berlebihan. Itu je. Apa pun kita nak buat, selama mana perkara itu ia tidak melanggar syariat, boleh. Yang penting jangan israf tu tadi. Jangan berlebihan. Okey? Baik, seterusnya. Maupun beristirahat. Kita rehat pun begitu juga. Jangan lebih-lebih sangat rehat. Lebih-lebih sangat rehat nanti dia tinggalkan banyak perkara yang dia perlu untuk lakukan. Jadi semua perkara tu tadi kan, makan, tidur, bersenang-senang maupun beristirahat, hal itu dibolehkan. Tetapi jangan sampai kita melebihi keperluan. Kalau melebihi di sini kata selama anda menutup celah masuknya syaitan tersebut, nescaya musuh anda ini tidak akan dapat masuk melalui jalur tersebut, iaitu jalur sikap boros dan berlebihan. Maknanya di situ bila kita bersederhana dalam setiap perkara yang kita lakukan, kita tinggalkan perbuatan membazir, kita tinggalkan perbuatan berlebih-lebihan, bermakna kita menutup pintu daripada syaitan itu untuk masuk dalam diri kita. Kerana kalau kita ni dah sedap, dah sedap dalam keadaan membazir kan, kita takkan fikir tentang sayangnya duit. Dia selalu macam tu. Kan? Tak ada fikir, apa nak sayang-sayang ni, beli je, beli macam tu. Tak gitu. Orang yang sentiasa fikir ni bazir ke tidak, perlu ke tidak. Saya kalau nak beli barang saya fikir ni perlu ke tak. Kalau tak perlu jangan beli. Dia selalu begitu. Tak apa Ustazah buat investment. Investment? Okey, tak apa. Tengok investment yang macam mana. Sebab tu macam ni saya nak ingatkan muslimah. Jangan berhutang ya. Jangan berhutang. Kita nak beli apa-apa pun jangan berhutang. Nak beli setrika, nak beli washing machine, you nak beli kettle ke apa, TV, apa-apa, barang rumah ni perabot, elakkan daripada berhutang. Sebab kalau kita berhutang, kita akan susah. Tak semua orang boleh komitmennya untuk bayar. Rumah lain cerita jangan cakap habis rumah Ustazah, rumah dah memanglah itu keperluan. Kita tak mampu untuk bayar duit rumah kita sekelepuk macam itu kan. Tak mampu, itu yang menyebabkan kita perlu berhutang. Okey, dia kata yang kita hutang untuk benda-benda perlu saja. Tapi selama mana kita tak perlu beli katil baru, sebab mata merah nampak jiran katil baru tau. Cakap jiran sebelah belum raya puasa dah beli. Baru raya Cina kau dah beli katil baru. Kita mata merah, kita ngoyok kat suami kita. Suami tak ada duit. Tak apalah bang, hutanglah bang, kan bulan-bulan kita bayar. Ini benda yang menyukarkan. Kita tak mampu contoh beli TV paling besar berapa inci? Sekarang. 60 ada 80 inch. Itu bagi wayang sudah. Lagi puas hati lah. Itu pergi wayang, pergi sinema sudah lah. Nak letak kat rumah bukan, saya kata TV rumah saya pun tak buka. Itu untuk orang busy lah macam saya kan. Kita bukan yang sama-sama, saya kata kesian TV rumah kau ni kak. Tengoklah sekali-sekali TV, kesian TV. Nanti kalau tak buka rosak. Itulah kadang-kadang saya on je TV tu. Bila kita nak gosok baju ke kita on je lah. Kesian, betul lah kesian kita kata. Tapi kita kata kalau kita tak mampu nak beli TV yang berapa inch besar tu kan, yang tak ada keperluan pun nak letak dekat rumah, kenapa mesti nak beli? Allah, jiran sebelah beli macam tu kan. Kadang-kadang bukan jiran sebelah tau. Sebab apa? Kawan kita post dekat IG. Sekarang makcik pun IG bukan main lagi. Kawan kita post dekat Facebook, kita tengok. Jadi kita pun jealous. Rumah dia kan TV dah cukup besar, beli besar lagi, kita pun nak besar juga. Belilah. Tapi masalahnya tak ada duit. Ini yang kita kata membazir tu tadi kan. Kita tak ada duit, kemudian kita keluarkan duit, mungkin duit pendahuluan lah kita letak, of course lah kita mesti letak duit, kita punya duit pendahuluan untuk dapatkan barang tu. Masalahnya tak perlu. Semalam saya ingat, saya nak pergi recontract wifi saya. Orang ni dia kata, why not you ambil yang 2 Gbps.
Saya kata dengan dia, rumah saya seorang. Kenapa nak pakai tu GPS? It's okay lah, you can faster wifi what? You can watch Netflix, YouTube. Kalau macam aku apa kau ni? Satu bulan-bulan nak kena bayar $73. Maknanya saya tak perlu untuk keluarkan $73 untuk bayar tu. Sedangkan saya boleh bayar $39. Betul tak? You tak perlukan benda tu. Kenapa nak ambil juga? Ini yang kadang-kadang kita terlupa. Kita tak perlukan. Dia call rumah, dia kata, tak nak ambil Singtel TV ke? Monthly you bayar, tak silap saya itu dululah berapa tahun kan. Monthly you bayar dalam berapa tak mahal lah dia kata. Saya kata saya tak perlukan. Saya tak nak. Bayar gini pun tak, dia ada sebut lah that amount tapi saya tak ingat lah berapa. Cuma mungkin saya letak mungkin dalam $50 lah kita letak macam tu kan. Monthly bayar $50 pun tak nak ke kak? Tak nak, saya tak nak. Sebab saya tak perlu benda tu. Masalah kita sekarang ialah, kita kadang-kadang mudah. Rumah orang ada Singtel TV, kita pun ambil Singtel TV. Betul tak? Rumah orang ada Astro, rumah kita tak ada Astro, kita dah sibuk dah. Asal rumah aku tak ada Astro kita nak Astro. Tengok ke Astro tu hari-hari? Persoalannya, tengok ke hari-hari kita? Rumah kita tak ada ni, kita nampak rumah orang ada tu, kita membeli. Kan? Kita tak perlu pun robot vacuum tu, kita beli robot vacuum tu, contoh. Kita ada kekuatan untuk vacuum sendiri kan? Kenapa mesti nak beli robot vacuum tu? Sebelum beli kena fikir, kenapa kita kena beli? Perlu ataupun tidak? Ataupun ia hanya sekadar keinginan saja. Ini yang akan buat kita masuk kepada sikap berlebih-lebihan. Kalau kita tak fikir. Kan? Ia akan buat kita rasa, kalau saya tak perlukan 2 peti ais, kenapa perlu letak 2 peti ais dalam rumah? Fikir begitu. Dulu masa saya renovation kan, tak nak letak aircon satu rumah. Tanya soalan, kenapa saya kena letak aircon satu rumah? Sedangkan kita tidur pun kipas tak buka. Nak letak aircon yang dalam rumah saya tu, saya kata itu dah memang sedia ada lah daripada owner lama kan. Dia baru tukar. Jadi takkan saya nak suruh dia buka pula aircon tu kan. Alhamdulillah lah dah ada aircon tu. Tapi perlu ke saya tukar aircon tu semata-mata nak buat rumah ni ada satu rumah ada aircon? Dia di luar keperluan kita. Jadi apa pun kita buat yang muslimah kena fikir, perlu ke ataupun ia hanya sekadar keinginan kita sebab kita tercabar dengan apa yang orang lain miliki. Syaitan suka orang yang mudah tercabar dengan sesuatu yang dia tak perlu. Kalau kita mudah, bermakna kita dah buka ruang kepada dia untuk menjadikan diri kita orang yang mudah dengar bisikan dia. Jadi apa pun kita nak buat, satu kena ingat, jangan berhutang. Hindarkan. Kalau kita rasa kita tak perlu, sudah, jangan. Kalau benda tu masih elok lagi, boleh pakai lagi, pakai sampai dia tak boleh jalan. Pakai sampai dia tak boleh jalan. Itu yang saya rasa perkara. Saya belajar ni daripada ni tau. Daripada Pak Samad, arwah bapa mertua saya. Okey. Arwah Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Dia, saya Masya Allah, bukan saya kata dia tak ada duit. Arwah bapa mertua saya ni orangnya berduit, tapi dia berjimat cermat. Orangnya selagi boleh pakai. Dia macam tu. Kalau tak ada keperluan nak tukar, jangan tukar. Jangan sebab kita nampak orang lain ni. Dan saya juga belajar daripada dia, apa-apa nak beli, bayar cash. Dia beli kereta, cash, kelepuk kau, dia letak. Sebab tak suka berhutang. Alhamdulillah, saya belajar, saya tengok Masya Allah ya orangnya begitu. Sampai sekarang saya pun jadi yang macam tu lah. Sebab kita tahu orang kalau berhutang memang susah. Sebab dia ada komitmen, monthly komitmen yang kita tak tahu yang muslimah, kita sakit contohnya. Hari tu kita tak dapat kerja ataupun dan sebagainya kan, ataupun kita diberhentikan kerja. Hutang yang berlambat-lambat ni macam mana nak bayar? Itu yang kita kena fikir. Jangan fikir hari ni memang sedap lah. Pakai ni semua bagus, beli tu, beli ni, beli. Tapi di kemudian hari kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Jangan harap adik-beradik bantu ya. Selalu fikir tak apa, kakak aku kaya, boleh bayar. Jangan fikir gitu. Jangan harap mak bapak, jangan harap adik-beradik, jangan harap kawan, jangan harap orang lain tak boleh bantu kita. Kita yang menentukan bagaimana kita punya financial kehidupan. Dah macam
ustazah cakap pasal kewangan Islam ni. Tapi nak katanya di sini, kadang-kadang sebab kita tak fikir itulah yang buatkan kita sanggup berhutang. Kan, syaitan ni suka, ambil Sakinah, ambil, beli kereta tak apa, tak ada duit, hutang. Beli iron sampai $1,000, contoh kan. Tak ada duit, tak apa, Sakinah hutang, monthly bayar je lah. Tak, kalau tak ada duit sudah, beli je $30 punya. That's it. Jangan nak sibuk, tak ada duit nak beli juga. Dia bukan begitu cara dia. Tak ada duit pergi travel. Contoh kan. Nak pergi, jangan pergi. Ada orang sanggup berhutang. Ada orang mesej saya, Ustazah, dia hutang dengan saya tau, banyak tau. Tapi pergi travel Nampak? Nampak tak? Kenapa kita sanggup berhutang untuk travel? Sebab apa? Kita ada urge tu. Maksud kita ada nampak keinginan orang lain pergi travel, kita pun nak pergi travel. Dia macam tu. Allah best dia pergi Disneyland dekat Tokyo kita pun nak pergi Macam tu. Kadang-kadang pelik manusia ni. Dia tak boleh senang nampak apa yang orang lain ada. Sampaikan dia juga mesti ada. Cepat mata merah, cepat rasa tak puas hati, cepat rasa tak senang duduk bila melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan ia di luar kemampuan kita. Bila kita susah nanti, kena ingat, syaitan tolong kita ke? Syaitan tak tolong, dia gelakkan kita. Itulah siapa suruh kau hutang. Siapa suruh kau itu, siapa suruh kau ni. Syaitan gelakkan kita. Aku tak suruh pun kau yang ini kerja syaitan. Aku tak suruh pun kau. Siapa suruh kau dengar cakap aku bagi idea je. Aku bagi idea je, tapi kau yang ikut. Masalah kau lah, tak payah nak cari aku. Okay, syaitan mana kau Tak ada kita nak minta tu. Syaitan mana kau kenapa? Dulu kau yang bisik-bisik suruh beli. Aku dah beli sekarang tak boleh bayar, macam mana? Syaitan lari. Tak ada maknanya nak tolong kita. Kan? Bahkan kita menyusahkan orang lain juga nanti ada. Okay, baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ialah lalai mengingat Allah. Kerana orang yang berzikir kepada Allah selalu berada dalam lindungan benteng berzikir tersebut. Okay, ini. Yang kedua ni bagi saya penting. Patut yang kedua ni letak yang pertama. Tak apalah, dah penulis kata gitu kan. Baik. Yang kedua, lalai mengingat Allah. Kerana orang yang berzikir kepada Allah selalu berada dalam lindungan benteng zikir tersebut. Manakala dia lalai berzikir, maka gerbang bentengnya akan terbuka sehingga musuh boleh memasuki ke dalam bentengnya. Apabila syaitan telah merasuk ke dalam diri, maka sulit baginya, sukar baginya untuk mengusir musuhnya itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Okey. Poin kita yang kedua, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang faedah berzikir. Sebenarnya dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan tentang pesanan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Jadi dalam pesanan ini Nabi SAW bersabda, dia kata begini, wa amurukum an tadhkurullah, dan aku perintahkan kepada kalian agar mengingati Allah. Fa inna mathala dhalika kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum kazalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bizikrillah. Pertama, okey, hadisnya panjang sikit tadi. Nabi kata, diperintahkan kepada kalian, aku perintahkan kepada kalian agar berzikir kepada Allah. Nabi berikan perumpamaan di sini. Fa inna mathala dhalika. Zikir ini dia umpama seorang yang mana dia diserang dengan musuh. Kemudian musuh ini serang dia secara tiba-tiba. Datang secara tiba-tiba serang dia. Kita lari. Okey? Dia lari. Kemudian lelaki itu lari, dia jumpa satu benteng, tempat pertahanan. Dia masuk dalam benteng itu sampai musuh tersebut tak dapat untuk detect dia di mana. Dan Nabi kata apa? Itulah perumpamaan zikir. Zikir ini dia akan kazalikal abdu, begitulah hamba, la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bizikrillah. Dia tidak dapat untuk membenteng dirinya daripada syaitan
melainkan dengan zikir kepada Allah. Jadi ini kita panggil sebagai keutamaan zikir, bukan hanya semata-mata menjadikan kita seorang muslimah yang mengingati Allah, tetapi zikir itu dia menjadi benteng antara kita dan syaitan. Bila syaitan tu nak serang kita, dia tak boleh menyerang. Kerana apa? Ada zikir yang menghadang antara kita dan dia. Okey? Sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nas, kita ada 6 ayat, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Pada ayat yang keempat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam ayat ini kita mohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan bisikan syaitan. Min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan bisikan syaitan, yang mana syaitan ini sifatnya sentiasa bersembunyi. Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika dia mentafsirkan ayat ini, surah An-Nas tadi, pada ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas, kita ambil perkataan al-khannas dalam surah itu. Al-khannas ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat syaitan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Asy-syaitanu jathimun. Syaitan ini dia menyelinap. Okey? Asy-syaitanu jathimun ala qalbi bani Adam. Syaitan itu sifatnya sentiasa menyelinap dalam hati anak Adam, dalam hati manusia. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Bila manusia dia lupa, dia lalai, maka syaitan ini akan mula membisikkan sesuatu pada hati dia. Tapi faidha, jika dia berzikir kepada Allah, syaitan ini dia akan lari dan bersembunyi. Ini sifat syaitan. Okey, sebab itu dalam surah An-Nas kita mohon perlindungan kepada Allah daripada bisikannya yang sentiasa bersembunyi itu. Bila kita lalai, syaitan tu akan keluar mula membisikkan sesuatu. Tapi bila kita sentiasa mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan tu dia akan pergi lari daripada diri kita. Dan kita nak syaitan tu lari daripada diri kita, bukan dia menempel dalam diri kita ini. Tapi kalau nak boleh saja tinggalkan zikir. Dia gitu. Tapi kita tak nak kan? Kalau tak nak, of course lah. Sebab tu kita ada zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ianya adalah zikir yang mana khasiatnya, manfaatnya untuk melindung diri seseorang. Contoh, bila kita zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu pagi ni dia akan melindungi kita sampai ke waktu petang. Bila kita zikir pada waktu petang, zikir pada waktu petang ni dia akan lindungi kita sampai keesokan harinya. Ini kepentingan zikir pagi dan petang. Antaranya zikir pagi petang kita baca apa? Zikir pagi petang kita baca apa antaranya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Okay, Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca zikir itu setiap pagi dan petang. Bila saya kata pagi maknanya lepas subuh. Bila petang lepas asar, itu maksudnya. Kita baca zikir ini setiap hari, okay, pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali. Lam yadurru syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang akan memudaratkannya. Termasuklah gangguan syaitan. Jadi kita baca 3 kali pada setiap pagi, 3 kali pada setiap petang, dia menjadi pendinding untuk diri kita. Dalam riwayat yang lain, contoh dalam riwayat Imam Ibn Majah, menyebutkan dia akan terlindung daripada hal-hal ataupun musibah yang mengejutkan, yang berlaku secara tiba-tiba. Allah Subhanahu Wa Taala lindunginya. Baik, seterusnya
Okey, kita lihat di sini. Tadi zikir yang pertama ya, zikir pagi petang yang pertama. Zikir pagi petang yang kedua yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa baca zikirnya? Biasa ya, okey. Baca berapa kali sehari? 100 kali sehari. Okey, 100 kali sehari. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ada empat keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada mereka yang membaca zikir itu tadi sehari sebanyak 100 kali. Pertama, Nabi kata kanat lahu adla ashri riqabin. Orang yang baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap hari. Pertama, dia diberikan pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Okey. Yang kedua, wa kutibat lahu mi'atu hasanah dan dicatatkan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah dan dihapuskan dari diri dia 100 keburukan. Tadi 100 kebaikan dicatat untuknya, 100 keburukan dihapuskan daripada diri dia. Dan yang keempat Nabi kata apa? Wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Dan zikir itu adalah benteng baginya daripada syaitan. Sebab tu zikir ni mantap. 100 kali sehari dibaca. Okey. Baik. Dan yang terakhir yang saya nak sebutkan ialah Ayatul Kursi. Semua hafal Ayatul Kursi? Hafal ya, mudah-mudahan. Kalau tak hafal tak apa. Boleh praktis untuk hafal. Sebab tak kurang panjang juga benda tu kan. Ayatul Kursi, ada orang mungkin dia baru nak menghafal Ayatul Kursi, dipersilakan. Ayatnya baik, bagus sangat manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 255, boleh dicatat di situ. Ayatul Kursi ni juga kita baca pada waktu pagi dan petang. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Ubay ibn Ka'ab. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini dia kata apa? Aku ditugaskan untuk menjaga kurma dekat Baitul Mal pada zaman Nabi SAW. Baitul Mal ni biasanya makanan, bahan makanan bukan duit. Jadi dia kata setiap malam ni ada insiden kurma kurang. Kurma dicuri. Jadi satu malam dia jaga. Dia kata dia jaga, dia nampak ada macam budak kecil. Bukan toyol Saya dah tahu dah, ni semua fikir barang hilang mesti toyol lah. Bukan. Jangan fitnah toyol, kesian toyol tu. Bukan toyol. Jadi ada budak kecil, dia kata aku nampak gulam. Gulam tu dalam bahasa Arab budak kecil. Okay, budak kecil ni. Jadi dia kata apa? Aku beri salam kepada budak kecil tu. Budak kecil ni pun jawab salam. Dia kata, engkau siapa? Dia tanya, kau siapa? Tanya budak kecil ni lah, kau siapa? Dan satu soalan yang menarik, dia kata apa? Engkau jin ke manusia? Boleh tanya lagi. Kalau kita tak ada makna, tanya kau jin ke manusia? Budak ni kata apa? Aku jin. Jadi Ubay ibn Ka'ab kata apa? Tunjukkan tangan engkau. Dia tunjuk tangan, tengok tangan aku. Ubay bin Ka'ab kata apa? Tangan dia macam anjing. Bulu dia bulu anjing. Maknanya tangan jin tu macam tangan anjing. Bulu dia bulu anjing. Dia kata macam itulah dia kata. Dah tu dia tanya dekat budak ni lah. Oh, baru aku tahu rupanya jin ni macam ni rupanya tangan dia. Dia kata tak, ada lagi teruk daripada aku. Dia kata gitu. Jin ni kata tak, ada lagi teruk daripada aku. Kan kau tengok ada lagi teruk daripada aku. Kemudian Ubay bin Ka'ab tanya dia, kenapa kau datang sini? Kau nak apa? Dia kata, aku dengar kau adalah di kalangan manusia yang suka bersedekah. Boleh tak kau sedekah pada aku? Dia minta sedekah dengan Ubay bin Ka'ab. Boleh tak kau bagi sedekah pada aku? Aku nak kurma tu. Dah tu Ubay bin Ka'ab kata apa? Boleh, tapi kau kena beritahu kepada aku.
apa kalau aku bagi kau sedekah, apa kau nak bagi pada aku balik? Jadi jin ni dia ajar Ubay bin Ka'ab. Dia kata apa? Iza qara'ta, dia kata gini, engkau biasa baca ayat kursi. Dia kata gitu, engkau biasa baca ayat kursi. Biasa? Aku biasa baca? Okey. Dia kata, kalau engkau baca ayat kursi, okey, ujirat minna hatta tumsi, engkau akan terpelihara daripada kami sampai esok harinya. Maknanya kalau engkau baca ayat kursi pada waktu malam, engkau akan terpelihara daripada kami sampai keesokan paginya. Lalu dia kata apa? Wa iza qara'taha hina tumsi. Okey? Dan kalau engkau baca pada waktu pagi, engkau akan terpelihara daripada kami sampailah waktu petangnya. Ubay bin Ka'ab ni dia tak ambil saja kata-kata jin tu macam tu saja. Kena ingat ya, jin ni dia besar pembohong. Jin dia besar punya pembohong. Jangan percaya apa dia cakap. Jadi dia jumpa dengan Nabi. Dia kata esok pagi aku jumpa dengan Nabi, aku ceritakan pada Nabi semua yang berlaku dekat Baitul Mal tu tentang jin ni kan, yang bentuk dia macam anjing dan sebagainya. Nabi kata apa? Dia benar. Dia betul. Maknanya keutamaan ayatul kursi yang kita baca pada waktu pagi dan petang, dia sedemikian. Abu Hurairah radhiyallahu an juga pernah jumpa dengan jin. Jin ni pun mengajarkan perkara yang sama kepada Abu Hurairah. Dia jumpa dengan Nabi, dia beritahu kepada dia beritahu kepada Nabi tentang apa yang jin tu ajar pada dia. Iaitu baca ayat kursi waktu malam kan, kau takkan diganggu oleh kami sampai keesokan paginya. Maknanya ayatul kursi itu dia adalah benteng untuk diri seorang daripada terkena gangguan bisikan syaitan. Sebab itu selepas subuh kita baca ayatul kursi. Lepas asar kita baca ayatul kursi juga. Jadi ini kita panggil sebagai zikir yang jangan ditinggalkan supaya 24 jam benteng yang kita miliki ianya adalah benteng yang kukuh. Kita biasa kan kalau kita pagi sampai petang ni kita dah penat. Betul tak? Kita dah penat. Tapi masuk pada waktu nak malam ni kan, dia punya pemindahan antara petang ke malam, kita ada satu fasa yang baru yang mana kita perlukan energi yang baru. Maka sebab itu kita perlu perbaharui benteng kita dengan zikir itu tadi. Bukan kita kata, habis tadi pagi pun dah benteng. Benteng kita dia mesti sentiasa on 24 hours. CCTV kita letak, dia boleh mati kan? Tapi Zaza ada orang letak CCTV dia borak-borak je. Dia display je tu, tak ni pun Zaza, tak betul pun CCTV tu display je nak buat orang takut. Macam gitu ya. Tapi CCTV rumah saya dia tak pernah mati. Tak boleh main-main. So sebab apa kita tahu kalau CCTV yang dia bateri low ataupun CCTV yang mana dia ni just display, dia tak ada kekuatan dia. Kan? Dia tak ada kekuatan dia. Sama juga dengan zikir. Zikir ni kalau kita display dia, contoh you just letak dekat wall. You just hanging kat situ kan. Dia hang, gantung tak apalah, mudah-mudahan setan tak masuk rumah aku gantung kat situ. Tak ada maknanya. Kenapa cik gantung ayatul kursi? Yelah ayat kursi ni bagus Azhar. Dia boleh benteng kita daripada syaitan. Tapi kena baca. Ayatul kursi itu dibaca, bukan digantung. Kalau dia gantung, memanglah dia macam CCTV dan display tu tadi. Okay, dia tak ada apa-apa lah. Hanya sebagai perhiasan saja supaya setan kalau masuk pun tengok, takutnya. Dia macam gitu. Masuk rumah kita, ayat kursi lah. Takutnya, alah hai orang ni. Gantung-gantung lah pula. Bukan nak baca kita baca. Baca itulah sebenarnya yang akan jadi pendinding untuk diri kita. Bukan gantung, bukan play dekat phone ataupun dekat radio dan TV. Okeylah kita boleh anggap kalau orang kata tapi saya belum pandai baca, tak apalah. Kita anggap itu sebagai permulaan untuk diri dia agar dia pandai baca. Okey, dia nak belajar untuk membaca. Yang penting kena baca.
Okey, kena baca. Ini saya nak tekankan kena baca ni sebab nanti orang ambil sambil lewa. Baik, di situ ada yang ketiga kan pada dalam buku kita di sini. Saya ambil sikit saja ya. Yang ketiga, poinnya pun ringkas sahaja. Yang penting tadi sentiasa mengingati Allah. Jangan lalai daripada zikrullah kerana ia adalah benteng yang menjaga kita 24 jam sampailah kita meninggal dunia. Dan ketiga di situ, pintu syaitan yang lain yang perlu kita tutup di situ ialah ketiga, bila seseorang dia membani diri dengan hal atau kegiatan apapun yang tidak penting. Kalau perkara itu tak penting, tinggalkan. Ini pesanan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, Nabi kata. Antara ciri baiknya keislaman seseorang apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi diri dia. Okey? Jadi kalau kita lihat perkara itu tak penting, kita tinggalkan, maka kita akan lebih fokus kepada hal yang memberi manfaat untuk kita. Apa pun nak buat, lihat ni penting tak? Pergi kuliah penting tak, saya tanya? Kenapa penting? Jangan cakap jaga daripada setan Timba ilmu. Yes, pergi kuliah penting walaupun dia boring. Walaupun dia bosan. Tak orang tak kita lah. Saya kalau belajar pun kadang bosan juga. Kan? Apa ustaz ni berbual. Macam tu kan. Dah lah ustaz, dah habis masa ustaz. Saya belajar pun macam tu juga. Dia bosan tapi ia penting. Kenapa kita masih lagi duduk? Kenapa kita masih lagi dengar? Sebab kita tahu belajar ini dia menyuburkan hati kita. Okay? Dia menghidupkan hati kita. Sebab apa? Kita dengar ayat Al-Quran, kita dengar hadis Nabi, kita belajar tentang perbincangan-perbincangan yang ada diberikan oleh para ulama supaya kita tahu bagaimana, contoh sekarang hari ini kita belajar, kita tahu apa tu perangkap syaitan. Bagaimana kita nak tutup pintu dia. Kan? Apa ayat yang boleh kita baca untuk kita bina benteng bagi hidup kita. Kita belajar semua ni. Saya ingatkan begini ya Muslimah. Belajar ni dia tak cukup dengan hanya membaca buku. Semua orang boleh beli kitab, dia boleh baca sendiri. Tapi tak semua orang dia boleh faham dengan kefahaman yang betul. Kalau anda betul-betul seorang Muslimah yang benar-benar berilmu dalam hal agama, saya tak jadi masalah. Okey? Boleh saja baca. Tapi kalau kita perlukan guide, kena datang kuliah, kena belajar kitab tu. Jangan baca sendiri, nanti tak faham, tiba-tiba buat kesimpulan sendiri, tiba-tiba kata kitab ni sesat. Kadang-kadang ada orang macam gitu. Dia dah salah faham dia baca kitab tu kan, sesatlah kitab ni, tak nak baca. Macam tu pula jadinya. Jadi apa pun di sini, kita nak buat satu perkara, fikir, adakah ia memberi manfaat? Kalau ia memberi manfaat, Alhamdulillah, teruskan dan istiqamah. Okay, konsisten dengan apa yang kita buat. Tapi kalau ia tak memberikan kepada kita dengan manfaat, tinggalkan adalah yang terbaik. Itu lebih menjaga keislaman kita. Contoh, kalau kita tahu duduk-duduk dengan kawan kita ni benda yang tak bermanfaat, jangan duduk. Okey, jangan duduk lama-lama. Nanti dia mengumpat. Macam tu. Dia macam tu. Jangan duduk lama-lama sangatlah, nanti jadi mengumpat. Okey, tak apa. Kita duduk sekejap-sekejap je, lepas tu kita Assalamualaikum. Sudah. Maknanya kita tinggalkan perkara yang tak bermanfaat. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.